Assalamualaikum. Bertemu kembali kita di Borak Selebriti bertemankan saya Falik dan juga minggu ini kita masih lagi bersama dengan Putra Anwar. Ya, saya Dina masih lagi cuti. Dia bukan masih lagi bercuti. Habis? Dia dah balik dari cuti. Dia cuti balik. Saya masih lagi gantikan Dina Ya. lah. Okey, Put. Jadi minggu ni Put kita bawakan seorang lagi orang kata figura yang mana vokalnya tak perlu lagi dipetikaikan. Memang power. Seorang penyanyi, cikgu vokal pun dia. Tagline yang menjadi fenomena. Apa dia? Oh, gitu-gitu je. Ha? Cuba awak keluarkan yang tu. Dia punya tagline tu. Bila awak buat tangannya, benda keluar radio juga. Oh, yelah orang tak faham Okay, tagline dia. Mesra. Kita bersama dengan Bob Yusof. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bob sihat Bob Alhamdulillah, saya sentiasa sihat. Alhamdulillah. Itu yang penting Bob sekarang Betul. ni. Sebab sekarang ni musim lah Bob. Betul. Apa orang kata musim hujan ni kadang-kadang kang kejap batuk, kang kejap demam. Betul. Kan Kadang dia tersumbat. Sebab dia kadang-kadang hujan panas, kadang panas lagi balik semua. Ya, kadang tu Tak menentu. dia berpanas hujan berembun Bob. Tak Berpanas perlu ku hiraukan kan. Aku tomok tu. Bob, borak selebriti hari ni Bob. Kita Okey. akan borak macam-macam lah Bob mengenai InsyaAllah. kerjaya permulaan Bob, permulaan kerjaya Bob macam mana orang kata antara cabaran-cabaran yang pernah dilalui dan sebagainya. Boleh Bob Boleh. Okey. Kita kongsikan. Nah, cantik Putra, silakan. Saya nak tanya, tahun 2004. Oi, 2004. Ya. 2004 bermulanya kerjaya seorang Bob Yusof time tu. Okay. Memang sebelum tu start ada menyanyi-menyanyi dekat luar ke macam mana bang? Saya dulu kalau ikutkan memang menyanyi tu adalah satu benda yang saya buat, saya lakukan. Bukan kerjaya tetapi sebagai minat, sebagai hobi. Kalau dulu saya menyanyi di tempat saya di Limbang, Sarawak. Okay. Bermula dari saya sekolah rendah di Lawas, Sarawak. Berumur 9 tahun saya dah naik pentas dah. Actually masa tadika dah start buat persembahan dah sebenarnya. Oh, awal. Masa tu cikgu saya tu dah detect yang saya ni boleh do something dekat atas pentas. Okay. Lepas tu umur saya 9 tahun saya baru beranikan diri untuk bertanding, dan masa tu bertanding pun bersama dengan orang dewasa, bukan kanak-kanak. Oh, maknanya kategori open. Saya pernah menyertai pertandingan bintang kecil dulu, ya, tetapi tidak pernah berjaya ke peringkat Akhir. seterusnya. Maknanya pergi audition sampai situ je. Tapi bila bertanding dengan orang dewasa, juara. Menang pula. Menang. Oh, kalau dengan sebaya tak lepas. Tak lepas. Jadi masa tu macam okeylah, tak apalah, mungkin saya saya punya Jalan rezeki. kat situ. So bermula start 9 tahun sampailah saya berumur sekolah menengah. Itu habis sekolah menengah tu barulah saya jalan dengan saya punya minat nyanyian tu, sampailah saya diundang apabila saya berada di, kata orang macam kita dulu suka masuk bertanding. Dan ada satu kementerian di Sarawak yang sangat aktif dengan pertandingan. Maksud saya kebudayaan, kesenian dekat Sarawak. So saya menyertai pertandingan di kementerian tersebut, dan band apa saja apa-apa acara program kat luar, diorang selalu ajak saya untuk join nyanyi. Yang nyanyi dia ajak Bob Macam tu lah. Dan bila sebelum 2004 tu, maksudnya dalam 2003 macam tu, saya memang aktif dengan band kementerian tu. So kalau macam ada persembahan makan malam ke apa ke, diorang akan panggil Bob untuk join diorang untuk jadi buat penyanyi. Yep. Ini kiranya kalau kat Sarawak top 1 Alik. Top dia top 3. Top 3. Sebab dia orang kata dia tukar-tukar kedudukan. Bob, Dayana Faizah dengan siapa lagi seorang Sarawak? Hafiz Sueb. Dia tiga-tiga ni dia pusing Kadang Bob nombor 1, kadang kan Dayana Faizah. Tukar-tukar. Jangan sampai Falik pergi sana lah Macam orang Sarawak 3 orang je. Tapi Bob, bermula menyanyi tu dia usia yang terlalu awal, 6 tahun. Dia pengaruh siapa Bob? Kalau ikutkan minat tu
mungkin saya suka dengar muzik, dengar radio masa tu kan. Kita mana ada sumber-sumber. Betul. Kalau di tempat saya sendiri, dia memang kampung. Terpencil lah Bob. Terpencil, ya. Jadi saya tu, kampung saya sendiri pun, saya duduk di Lawas. Memang kata orang tu di hujung Sarawak. Peta. Dia bersempadan dengan Sabah. Dekat situ tak ada entertainment lain, cuma radio. Dan kat situ memang dengar lagu hari-hari. Nak beli kaset pun kadang-kadang satu kaset album tu, kalau contohnya mungkin dekat sini ataupun dekat Kuching, mungkin album tu dah keluar sebulan, dah 2 bulan, kita baru sampai. Faham tak? Jadi Faham. radio tu adalah segala-galanya buat kami dekat sana. TV pun dulu siaran kadang-kadang dapat, tak dapat. Terganggu. Pakai antena. So itu satu ni lah saya cakap. Saya mungkin kalau ikutkan pendedahan, saya rasa radio lah yang memainkan peranan. Mak ayah tak ada macam atuk nenek ke? Dia sebenarnya arwah mak saya yang meminati muzik, yang boleh menyanyi. Dalam keluarga kami ada beberapa orang yang boleh, saya rasa boleh menyanyi dengan baik. Ya, dan kalau ikutkan sebelah cousin pun, saudara mara pun ada yang memang bagus menyanyi, yang pernah juga memasuki pertandingan-pertandingan besar. So mungkin ada jugalah aliran darah seni tu. Talented tu datang daripada family jugalah. Tapi kalau ikut pengaruh, saya rasa arwah ibu saya. Kerana dia memang bila kita lakukan sesuatu tu, dia macam bila dia nampak anak dia boleh nyanyi, bermula daripada tadika. Saya memang minat menyanyi. Saya memang bila dengar lagu dekat radio, dia jadi macam tak tahu arah. Naik share. Ada je dia tetap nyanyi. Sebab dulu dia cerita dia, rumah saya dulu di kampung di Lawas, di atas bukit tu. Dan kiri kanan rumah saya tu tak ada rumah. So maknanya memang rumah kami tu di atas bukit tu sebuah rumah saya. Bebas menyanyi lah. Jadi yang lain-lain semua kat bawah. Bawah ni. Jadi saya dulu dekat boleh dengar lagu kan dekat radio tu. Saya duduk dekat luar, dekat beranda kita kan. Duduk nyanyi lah juga. Patutlah tak ada masalah dengan pentas, Lik. Dah tinggi. Rumah dia tinggi. Dia bila duduk atas tu kan, walaupun ialah pokok buah apa semua kan, tapi dia nampak jalan raya. So macam itu peminat lah kiranya. Malaysia. Anda sudah bersedia. Malaysia, tengok aku kan. So kadang-kadang bila nyanyi kan, kita pun dengar macam bila kita dah stop nyanyi tu, ada kadang-kadang ada makcik saya kat bawah tu. Nyanyilah lagi macam gitu. Ada request. Ada request. So kita nyanyi lah. Suka kan, kanak-kanak masa tu. Jadi saya pun tak tahu lagu apa yang dia macam automatic. Bila kita dengar radio, dia ada lagu yang kita macam rasa seronoknya lagu ni kita nyanyi. Terus lekat lah. Dia terus lekat. Tak ada genre yang spesifik lah. Tak ada. Okay. Tak ada genre yang macam dengar. Sebab kalau dulu siaran radio, dia tidak kita dengar lagu tu menyeluruh. Lagu English, lagu Indonesia, lagu Malaysia, lagu pelbagai, Jadi dekat situ dia lekat lah. Lekat. Tapi kita tahu juga Abang Bob sangat bagus dalam irama Malaysia asli. Adakah bermula dengan genre seperti itu, ataupun itu memang kekuatannya? Dia sebenarnya, kalau ikut cerita, saya ni bukan penyanyi lagu asli. Saya bukan penyanyi lagu irama Malaysia. Saya menyanyi bermulanya apabila dia macam ni. Ceritanya, saya memang tak pernah mengikuti ke perkembangan lagu asli ke irama Malaysia. Tapi tipu kalau kita tak pernah dengar. Betul. Kita tahu, kita dengar, tetapi kita tak
kita tak berminat ke arah itu. Itu saya. Saya dulu memang penyanyi pop, rock kapak lah. Okey. Nyanyi Leman lah. Jamal Abdillah, Iklim, zaman-zaman itu. Zaman tua betul aku Lebih kurang tu. Kita lebih kurang tu. Lebih kurang lah zaman-zaman Saya tak. Yelah. K-pop. K-pop. 80-an. Kita hidup di era itu 80-an, 90-an. Jadi masa tu kita terdedah dengan lagu-lagu rock kapak, lagu Leman, lagu Leleh. So apabila ini usia saya 17 tahun, 18 tahun ke 17 tahun macam tu lebih kurang. Saya ada seorang cousin saya, dia menyanyi, dia kadang-kadang dia adalah rakan duet saya, perempuan bapa dia pun my uncle pun seorang penyanyi juga, Piramli, nyanyi Piramli. Okey. Dia ada band, dia suka nyanyi lagu dangdut Roma Irama. Itu dia punya forte lah. Dan kalau dekat pertandingan-pertandingan besar pun dia memang Piramli. Sarawak dia dulu antara bintang Piramli yang zaman-zaman tu anak-anak dia tu menyanyi. Jadi anak-anak dia tu, ada seorang anak dia tu memang partner duet dengan saya. Mana-mana show kadang-kadang berdua pergi nyanyi sana, undangan nyanyi berdua duet. Tiba-tiba tu suddenly ada satu masa tu, ada satu pertandingan festival tari dan juga lagu asli peringkat negeri. Masa tu dia bertanding, dia nyanyi lagu asli tau. Tiba-tiba dia bertanding, dia menang, juara dekat Limbang. Lepas tu dia pergi peringkat negeri tu, dia juara negeri. Oh, mewakili Sarawak. Masa tu ialah wakil tempat saya lah, wakil dia pergi ke peringkat negeri, juara. Lepas tu saya terfikir, bila masa pula dia ni belajar lagu asli? Sedap pula dia nyanyi. Dia macam tak boleh jadi. Faham tak? Dia bukannya dengki. Betul. Yang kita nak apa tak. Kita dengki rasa macam, kenapa dia boleh nyanyi, aku tak boleh nyanyi. Jadi bermula daripada situlah saya belajar dengan dia, belajar how you deliver nyanyian itu. Lagu asli tu bagi kita satu benda yang susah. Mula-mula kan, sebab kita tak faham. So teranya dia ni. So aku nak juga jadi terror macam gitu. So belajar. Dekat situ baru umur 18, 19 macam tu. Barulah belajar lagu asli tu. Kenal lagu asli. Kenal lagu bawa lagu joget, lagu zapin. Masa tu kira bukanlah lambat, tapi ialah maksudnya dia dah umur dah tua. Kita nak melenturkan tekak kita ni lenggok tu, dia macam agak susah. Sebenarnya saya terus terang cakap, sebenarnya sampai sekarang pun saya sendiri masih belajar learn how to menyampaikan lagu asli tu dengan baik, dengan betul, dengan tepat. Sebab kadang-kadang bila kita pendengarkan dengan orang kata sedapnya dia nyanyi. Tetapi orang tak tahu itu nyanyian yang betul ataupun salah. So saya keep belajar, keep macam mana nak sampai baru-baru ni saya ada satu persembahan di mana persembahan tersebut memang kena sampaikan lagu irama-irama macam ini. So bila dapat satu tas yang mana saya akan sampaikan lagu Jalak Lenteng, saya macam alamak. Macam mana ni? Jalak Lenteng ni saya tak pernah bawa. Saya tahu tapi macam mana tetap belajar. Rujuk kepada pakar, rujuk kepada orang yang lebih baik. So bermula dekat situlah. Umur 17 tu baru 17, 18, 19 tu baru nak belajar. Tapi alhamdulillah mungkin bila orang cakap, senangnya dia sedapnya. Bagi Bob sendiri senang. Itu adalah pemahaman. Yalah, senang lah. Kena belajar lah. Bila dah belajar, dah tahu, dia senang lah. Okay Bob, kita nak berbalik kepada tahun 2004 Akademi Fantasia 2. Ada Zahid. Betul. Cumanya nak tahu Bob, tagline mesra tu, dia ada kaitan dengan petrol station ke Bob? Bukan.
Tak ada. Itu kedai dia punya market tu kan. Kedai dulu ke tagline dulu? Mana satu dulu? Rasanya Bob dulu ni. Ya ke? Dia macam seiring kot. Seiring Mana dapat tu Bob? Tak tahu. Saya sebenarnya benda tu tak sengaja. Tiba-tiba mesra dia macam je. ni. Saya boleh kaitkan dengan Pak Nil lah. Okay. Masa minggu pertama kita orang rehearsal tu, dia jadi macam engkau ni dia cakap macam engkau ni mesra alam betul lah. Faham? Engkau ni mesra Friendly alam lah, betul. friendly, Ada friendly lah kan. Engkau ni mesra alam betul. So macam masa tu tak ada terlintas nak buat tagline tu apa sebab memang pihak production masa tu macam carilah tagline. Kita orang macam apalah nak buat tagline. Kita tak tahu kan. Susah tu nak fikir tu. Nak fikir dah nak minggu pertama. Lepas tu masa rehearsal tu, masa full rehearsal tu, saya macam kira macam melambai orang lah. Melambai macam tu kan. Tu yang munculnya benda tu. So macam tu yang Pak Nil macam, cuba kau buat lagi tu. Kau ni dalam mesra, kau buat je tagline kau mesra. Dia macam dia terlekat. Lagi pun senang nak ingat. Bang, untuk yang merindui bang, cuba buat sekali. Mesra. Kau kan. Dia janganlah bully Bob. Tak, benda-benda Bob tak selalu dapat. Dia jiran saya tau. Jangan main-main. Kita duduk selang jiran sebaris je rumah. Saya tak kira. Mesra. Bob, jadi Bob kita keluar ni kita cari dia. Okay, Bob. Ya. Akademi Fantasia kedua itu antara orang kata platform lah memperkenalkan Bob ketika itu. Nombor 2 ke nombor 3 Bob ketika tu? Saya nombor 5. Finalis lah. Antara finalis nombor 5. Ya, nombor 5. Tapi sebenarnya kalau Bob rasa-rasa time tu, Bob memang deserve untuk berada di final tu ke? Ataupun memang deserve menang juara ke sebenarnya Bob? Okay. Sebelum itu, saya beritahu terus terang. Saya sebenarnya tak tahu apa itu AF. Wow. Maksudnya Main tak tahu masuk. macam Saya mana. sebenarnya tak tahu, tak kenal apa itu Akademi Fantasia. Yelah, sebenarnya. baru 2 musim. Masa tu AF1 bila AF1 tu berlangsung, rumah kita orang tak ada astro. Okay, rumah kita orang tak ada astro. Cuma dengar daripada orang kiri kanan di mana-mana. Masa tu dekat office pun, semalam sini nyanyi je. Apa benda? Faham tak? Apa ni kak? Apa? Program baru dia kata. So macam okey lah masa tu saya ignore lagi. Dan apabila 2004 saya masa tu masih bekerja, saya dah mula macam macam AF dengar bukannya kita tak tahu tapi macam dengarlah Akademi Fantasia. Okey lah. Nyanyi-nyanyi tapi ignore gitu. je macam ya ke. Sebab masa tu saya memang tumpu perhatian pada pekerjaan saya sepenuhnya. Kemudian masa tu temankan sahabat baik saya pergi audition. Dia kata jom lah. Audition kat mana Bob? Kuching. Masa tu saya dekat kerja dekat Kuching. Kerja kat Kuching. Okay. Kebetulan saya bekerja di Kuching. Masa tu dia macam jom lah teman aku. Pergi mana minggu ni? Sebab mula-mula nak ajak dia pergi lepak. Yalah, weekend. Tak boleh dia kata. Aku nak pergi audition. Ada. Audition apa? So audition apa? Sebab kita tahu dia boleh nyanyi juga. So cakap audition apa? Aku nak pergi audition AF. Aku duk dengar lah AF ni. Apa sebenarnya AF ni? Macam tu. Kau ni jom pergi rumah aku. Masa tu DVD VCD VCD lah. Dia pun pasang yang ni kan tengok macam F1 punya. F1 punya kan. Tapi yalah episod tak semua. Macam ni siapa? Ni siapa? Kau diam je lah. Dia kata, kau tengok je. Kau tengok je. Asal dia nangis asal terkeluar? Dia memang terkeluar ke? Akademi kot. Dia faham tak? Kita tak faham. Yelah, masa tu sangat baru tak lagi. sangat baru kan. Format tak tahu. Kita pun tak tengok. Lepas tu macam okey lah. So pergilah. Pergi teman dia pergi audition. Masa tu dia sebenarnya perangkap. Kenapa? Dia sebenarnya nak kita yang masuk. Dia pergi, pendek cerita, dia isikan borang. Konon-konon dia pun isi borang. Dia, dengan nama kita, dengan borang kita pun dia isikan. Okay. Lepas tu, ni borang kau. Aku dah isi. Sorry. Ni nombor badan kau. Dah dapat nombor. Nombor Nombor badan aku kat sini. Nombor ni. Apa benda ni?
Nyanyi lagu apa? Tak prepare apa-apa. Tak prepare apa-apa. Dambaan Pilu. Dambaan Pilu. Macam mana? Dambaan Pilu? Tu lagu siapa? Tak tahu. Minta maaf. Abang Kai. Minta maaf ya. Masa tu tak tahu. Tak tahu ya. Ah. Lepas tu, ni lagu siapa? Lagu Kai, dia kata. Lagu Kai. Kai siapa pula Kai? Betul-betul. Demi Allah, masa Yelah, tu saya tinggal tengok. dekat rumah sewa yang tak ada TV. Okay. Lepas tu, masa tu lah saya belajar lagu tu. Dekat audition tu lah saya tengok orang nyanyi lagu tu. Sebab sebelum saya ramai nyanyi lagu tu. Kat situ lah saya belajar. Saya nyanyi guna lirik sebab saya tak tahu, saya tak hafal, saya tak ingat melodi. So masa tu saya ditipu oleh kawan saya. Dia kata dia nak balik rumah, dia nak pergi Bersiap. bukan. Masa tu dia kata masa tu kita orang rehat, macam rehat lah. Lepas tu sambung lagi kan audition tu. Dia kata kau tunggu sini dulu, aku balik rumah kejap, ada barang aku ni something macam tu lah. Tinggal lah. Ya ke? Cakap okey lah, kau pergi balik. Sebab rumah dia pun tak jauh daripada Hilton Hotel tu. Lepas tu dia balik rumah tak muncul-muncul. Tak muncul-muncul. Call. Tak dapat. Lepas tu alamak, biar betul ni macam mana ni? Colik ke? Kan. Lepas kita pun masuk juga. Masuk tu kononnya nak, alah tak apalah, tunggulah dia tunggu. Masuk, kira seat dia kan macam sebelah. So macam tunggu. Call. Rupanya dia pergi tengok. Masa tu dekat Kuching ada Formula 1. Cantik. Dia pergi tengok. Kena lipat aku Kena kat situ. lipat. So aku pun pergi. Memang dalam hati tu nyumpah seranah. Kan. Lepas tu itulah cerita dia. Tapi Bob, itu sebenarnya tak kira kejadian yang kira tak kita duga. Yang tak sengaja. paling patutnya Bob rasa bersalah bila jelah kawan ajak pergi audition, kita teman kawan, kita yang dapat, kawan tak dapat. Betul. Itu lagi bersalah. Lagi bersalah. Tapi ni memang saya rasa dia macam dah target kot, tapi tak tahu Fahamlah. Tapi selepas saja audition tu memang saya tak target apa-apa yang saya dapat ke apa ke. Tak. Saya tak ada letak harapan letakkan lah. harapan apa-apa. Faham. Boleh kita tahu siapa nama kawannya bang? Nong. Nong. Saya panggil dia Nong. Okey. Okey, Masih orang kata masih kontak, masih berkawan lah. Masih. Sampai sekarang. Itu kiranya orang kata dia yang buka jalan tu tau. Nong. Kalau Nong tengah tengok sekarang ni bang, cakap sesuatu kat dia bang. Tak payah ucapan, macam dah nak habis je. Aku dah dekat akhir-akhir jumpa dia. Tak payah. Kawan baik. Kat lagi di WhatsApp je. Okey, tak buang masa, kita persilakan Nong. Nong masuk. Giver. Okey Bob, kalau boleh dikongsikan lah Bob sepanjang AF2, apa yang kita nampak dalam TV tu, itulah yang keluar. Mungkin cerita di sebalik yang tak keluar punya Bob, orang kata kejadian-kejadian yang lucu ke, yang pelik ke Bob, yang rasa macam tak patut gini. Tak boleh dilupakan dah. Mungkinlah Bob ada 1-2 perkara. Apa Selain daripada keluar nangis-nangis. Saya kalau pasal nangis-nangis, saya boleh ceritakan. Kalau pasal nangis-nangis ni kita orang selalu teringat dekat Mas. Okey. Ya, teringat dekat Mas. Mas ni dia seorang yang boleh dikatakan Lembut. innocent. Okey. Dia macam jujur. Yalah, dia mungkin macam saya juga yang tak tahu apa dia AF tu macam mana apa semua. Nak kena buat apa. Kan. Kemudian bila dia dapat tu, dia jadi macam, memang walaupun dia seumur saya, tapi dia ni ada sifat mak-mak. Masa tu kan dia dah ada anak betul. Kan. So bila keluar, bila hujung minggu tu, bila masa konsert tu bila diumumkan siapa yang terkeluar tu, dia sedih, dia bukan nangis. Mas ni dia jenis yang tak apa ya, sabar ya. Dia macam kita penenang tenangkan tenangkan. Sebenarnya Mas tu dia akan menangis sewaktu full dress rehearsal. Dah start nangis dah. Setiap kali full dress rehearsal dia akan menangis yang betul-betul menangis. Uish. Kenapa? Tak tahu. Bagi dia tak tahu, mungkin bagi dia macam ni. Kadang-kadang masa full dress tu, macam Pak Nil akan sebut siapa-siapa je. Yelah, random lah. Rehearsal kan. Akan contohnya macam, yang terkeluar pada malam ini, Bob contohnya. Mas akan terus nangis yang macam nangis, tapi dia bukanlah macam histeria, tapi dia nangis tu macam, kenapa lah Pak, kenapa? Dia nangis. Kita ni macam, Mas,
Relax lah ni. Rehearsal mas. Tak tidak boleh begini. Ada nangis. Ya. So benda tu yang kita akan ingat. Tetapi bila hari yang sebetulnya tak nangis, mungkin dia akan menangis juga, tapi dia bukan menangis yang macam Bukan yang macam rehearsal tu. Dia sedih tapi dia macam sabarlah ya. Dia seolah-olah macam apa yang berlaku di first tu dia dah rasa tu. Dia dah ambil benda tu. Tu. Jadi bila siapa yang terkeluar pada malam actual tu dia dah habis air mata dia. Macam, dia dah immune. Dia dah macam dia yang keluar. Tapi dia sedih. Yalah. Dia dah immune. Cumanya dah penat immune, dah penat menangis malam. Tak, dia mungkin rasa yang bahawa itu adalah dia punya macam dia memang keluar macam itu. Maknanya dia esok akan keluar. Dia tanamkan benda tu. Dan bila diumumkan orang lain tu, dia jadi macam confused kejap mungkin. Kita tak tahu. Dan ada satu lagi, tak tahu, saya boleh kaitkan dengan Mas juga. Masa tu belum lagi belum masuk akademi. Masa tu kita orang dibawa round 1 KL. Lepas tu ialah kita bukannya selalu datang KL kan. Masa tu mungkin ada yang baru first time datang KL. So bawa pergi Berjaya Times Square. Baru lagi tu time tu. BTS. So mainlah permainan roller yang coaster ada. tu. Roller coaster semua. So, ada yang tak naik je masa tu. Saya ingat saya dengan Kai. Saya Kai dengan siapa lagi seorang saya tak ingat. Yang tak naik. So saya memang kalau benda-benda yang macam roller coaster apa semua, saya memang agak takut. Saya akui ya. Sebab saya pernah mengalami benda-benda tu dulu dekat Brunei. So pernah mengalami. Jadi macam tak apa, tak trauma. Ada trauma So masa tu kan ada setiap kali lalu di satu tempat tu dia macam ada gambar. Ada gambar. Bila siap gambar, orang lain semua muka takut lah. macam tu kan. Muka buruk. Muka buruk kan. Mas tak. Hai. Mas macam mana? Mas macam ni je. Kamera ready. Relax Relax tau muka dia. Muka dia tenang. Ada 4-5 gambar tu macam, Mas kenapa muka kau macam gini? Semua macam tanya-tanya. Aku tengok pemandangan bah. Yang kamu teriak-teriak kenapa? Kau rasa dia macam, Mas kau robot ke apa? Aku tak ada pernah macam. Dia tak takut lah. So benda tu memang Ingat. Saya tahu kenapa muka dia macam itu. Pasal sebelum naik roller coaster tak ada rehearsal. Betul juga. Tak sedih lah. Tak sedih lah. So dia itu antara yang kenangan. Kenangan. Dia ada lah lagi tu. Cuma banyak tak ada cerita. Tak, bukan. Saya rasa benda tu satu kenangan yang biarlah saya dengan diorang je yang tahu. Banyak yang manis lah bang. Banyak yang manis. Faham. Sangat banyak. Kita fast forward sikit. Pergi ke sebelum GV lah bang. Okay. Sebelum GV 9 bang GV 9. Bersama dengan Dina. Betul. Sebelum GV ke mana Bob Yusof? Ke mana Bob Yusof? Ada je sebenarnya. Dia sentiasa ada. Bob Yusof tu sentiasa ada. Cuma mungkin dia tidak terlalu menonjol. Bagi Bob Yusof ni seorang yang kalau dia ada benda dia baru keluar. Kalau dia tak ada benda tu, dia maksudnya lagu, maksudnya benda yang kita nak keluarkan, kita nak promosikan. So dia bukannya tak ada, dia ada. Dia sentiasa ada. Dia sentiasa bekerja untuk dalam bidang seni. Dia sentiasa ada untuk siapa-siapa. Kadang-kadang orang datang minta tolong, tolong ajar, minta tolong ini, kita nak buat terbitkan lagu single. Belakang tabir banyak juga. So ada je. Cuma saya tak suka buat benda yang saya rasa merepek, yang saya rasa saya tak perlu keluarkan, share. Saya tak perlu kot. Dia macam tu. Kalau ada benda, ada lagu, baru saya cari. Baru saya keluar dengan produk. Kan? Kalau tak ada produk tu, saya tak tahu nak jual apa. Macam tu. Faham? Jadi nak keluar tu something tu macam, apa cerita. Saya tak pandai nak create benda yang kontroversi ke apa. Saya tak tahu.
Yalah, cukup seadanya lah Bob. Cukup seadanya. Tak perlu melebih-lebih kan. Bob, macam Bob sendiri kan, Bob pernah mengalami satu tempoh yang sukar. Peti suaranya yang pernah rosak juga Bob Berapa lama tu Bob Sebenarnya ambil masa untuk pulih tu selama setahun juga. Lama juga. Dia macam ini. Dalam beberapa bulan saya mengalami mula-mula tu. Apa tu Bob? Kalau boleh tahu dia dipanggil nodes. Ada satu ketumbuhan kecil yang melekat di pita suara. Dia betul-betul di tepi kita punya pita suara tu. So apabila pita suara kita ni sentiasa bergetar, kan? So apabila dia macam dah tutup, dia tak boleh. Dia tak boleh tutup rapat. So bunyi tu jadi lain. Jadi bunyi low dengan bunyi high tu pun akan terjejas lah. Jadi kadang-kadang bila masa tu kita tengah bercakap macam ini pun dia boleh macam Falik, kau apa khabar? Tadi balik. Ataupun Falik, aku tadi lalu depan rumah kau, Falik. Aku sebenarnya tadi kan hari ini macam tu. Macam gitu. Tak boleh nak dikontrol. Tune yang tak boleh kontrol. Out of control. So jadi benda tu mengganggu. Kadang-kadang lagu macam pernah masa tu tengah recover, tiba-tiba nyanyi lagu sendiri ni. Tengah show kan, masa tu tak tahu lagi. Tengah show nyanyi lagu sendiri, tiba-tiba tak ada low. Low tak ada. Nyanyi macam, apa pasal low aku tak ada ni? Mic rosak ke? Dulu engkau. Dia tak ada. Alamak. Tapi bila nyanyi, ku cuba bayangkan dia lepas. High-nya ada. Tapi high-nya ada. Dia pelik. Jadi itu notes, nodules dekat pita suara. So saya stop nyanyi sekejap dalam masa sebulan, 2 bulan lah. Betul-betul stop punya. Betul-betul stop. Saya tak ada ambil apa-apa job apa semua. Saya berehat betul-betul atas nasihat doktor. Masa tu kebetulan sebelum puasa. Jadi bulan puasa tu memang senang untuk kita relax kat rumah. Masa tu raya. Lepas raya tu adalah AF Megastar. Masa tu AF Megastar. Masa dalam AF Megastar tu sebenarnya saya punya train kau. Sebab nak betulkan balik, tune balik kan. Dah 2 bulan tak menyanyi lagi. 2 bulan, 3 bulan lah. Almost 3 months. Dia punya tune tu dah lari. Masa tu tengah practice yang betul-betul drilling kau ni semua. So alhamdulillah. Tetapi lepas AF Megastar tu saya sedikit berhati-hati juga. Masa tu sedikit jarakkan apa persembahan ke apa saya semua. Sebab masa tu tekak memang fragile lah. Punca apa Bob benda tu? Penat. Penat, tak cukup rehat. Overuse. Dia penat, overuse. Kadang-kadang tak cukup rehat. Kita ni kadang-kadang sebagai seorang penyanyi, fragile tekak kita ni sebenarnya dia kat dalam ni kan basah. So kita nak pulihkan tekak kita tu memang agak susah. Ambil masa. So apa yang diperlukan adalah rehat. Betul lah. Rehat. Kalau kita overuse pun tak guna. Kan hilang tekak pula, hilang suara. Tak guna juga. Yelah macam kerja kita bercakap pun sama juga Bob. Sama juga. Cumanya mungkin yelah macam Bob kat rumah tak tahulah kan menjerit-jerit kat rumah ke apa. Mungkin kan. Yelah nak berlatih vokal kan. Macam kita mungkin bercakap biasa je. Kan. Tapi Falik tak bercakap tak berhenti. Macam mana? Falik pernah buat rekod 3 hari 3 malam bercakap tak berhenti. Dia Falik memang kat rumah dia pun aku dengar bercakap je. Itu saya ceramah kat surau depan rumah tu. Kau ceramah. La ilaha. Jangan salah Lik orang tengok. Kau jangan Lik. Jangan salah Lik Bob. Dia petang-petang kalau jalan pun dengan anak dia. Comel kan. Bercakap. Anak saya bercakap. Nak ganti saya nanti senang. Ikut bapak dia lah. Dah sign kontrak kan dengan Sina anak saya. Sudah. Ganti mana Arenan? Ganti Arenan. Bob. Ya. Bayaran termurah lah Bob pernah dapat. Yang Bob bukanlah termurah tu sebabnya Bob nak sangat. Bukanlah Bob nak sangat. Kiranya memang Bob mengharapkan. Dah tak ada job lain ke apa. Memang ambil je lah ni. Janji ada job. Pernah tak Bob dalam situasi tu?
bayaran termurah. Masa tu masa dalam dah berada dalam industri lah. Industri RM50 pernah? tak adalah. Tak ada. Teruk sangat tu. Tak adalah. RM50 tu insya-Allah mudah-mudahan tidak ya. Tak ada, rasanya tak ada. Tapi ada kalau setakat orang bayar saya 300, 500 nyanyi. Kalau dulu-dulu ambil je. Actually Bob ni sebenarnya dia baik je runding jalan. Pandai borak lah. Kena pandai borak. Tak adalah yang kita letak tinggi ke rendah sangat. Tak ada. Dia macam in the middle. Okey. Asalkan sesuai jalan. Tak ada orang kata tak ada isu lah benda tu Bob kan. Tak ada. Sebab kadang-kadang ada yang jenis yang okey ni red card aku. Betul. Kau ikut gini. Dia macam ini. Saya percaya pada rezeki. Rezeki itu Allah Ta'ala yang berikan. Kalau Allah tu kata ini rezeki kau kat situ. Sebab saya percaya first come first serve. Mana kadang-kadang ada yang kadang-kadang kita rasa macam first show ni dia bayar kita macam Bob, ini je bajet yang kita ada. Ayat standard tu. Ini je bajet yang kita ada. Ayat standard Lepas tu macam okey lah, tak apalah. Saya buat. Tapi kalau katakan 300 tu 300 tu tak boleh lah juga. Kalau selalu sangat 300, apa yang kita nak ni? Berapa lagu tu kalau 300? Kita bagi je lah 1 lagu ke 2 lagu ke kan. Tapi yang cerita tiba-tiba tu. Tak kan ada lagi masa tu. tiba-tiba ada pula job yang datang tarikh yang sama, bayar tinggi. Bayar lagi besar. Memang bayar harga kita. Tetapi itu saya cakap, saya tengok keadaan dan apa yang saya percaya adalah first come first serve. So buat ambil yang pertama tu lah. Ambil yang pertama. Walaupun kurang. Sebab saya cakap itu rezeki saya. Itu kebiasaan apa yang saya buat. Walaupun kadang-kadang my manager kata, oh mak sayang lah ini kan. Cakap, banyak beza ni. It's okay lah. Nak buat macam mana? Kau nak tolak sini dah mengharapkan ini. Tapi ya, kita kadang-kadang ada toleransi. Kita kadang-kadang ada apa kata? Tolak ansur. Tak ada tolak ansur lah. Mana yang dapat, mana yang tidak, mana yang boleh. Ini kadang-kadang kau bayar macam ini, permintaan bukan-bukan. Betul. Permintaan bukan-bukan. Kan? Macam tu kan? So, tak boleh lah macam itu. Kita ni bekerja, semua orang apabila bekerja harus ada gaji. Ganjarannya. Kan? Kita tidak, saya melihat dunia artis, dunia saya adalah pekerjaan. Betul. Mata pencariannya kat situ. Profession. Yes. Kalau macam gitu 3 bulan free bang. Apa salah? Apa Nak kahwin dah ke? Oh, dia nak kahwin dah. Bukanlah. Booking lah tu. Bukanlah. Tak, kita dah start cakap tahniah dah kat dia. Tak payah tahniah. Astagfirullahaladzim. Kalau nak eksklusif saya revealkan. Awal betul Tak sabar sangat. Jangan buat hal Alik. Jangan buat hal lah. Okey, hari ni ada lagi Lik yang nak ditanyakan? Ada lagi, tanya. Saya nak tanya ni bang, buat peminat-peminat yang merindui karya Bob Yusof, bila akan keluar single yang baru ke? Saya ataupun keluar album ke? Sebenarnya siapa-siapa pun, mana-mana penyanyi pun suka nak keluar album kan. Idamkan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Saya tengah berusaha ke arah itu. Saya cuba. Ada rezeki kita buat. Saya tidak meletakkan ni satu, aku kena buat. Dia macam tu. Nanti kan takut kita pula yang alamak tak buat pula, stres pula. Faham? So lagu akan ada. Saya sekarang dah mula mengorak buat benda macam contohnya lagu sekarang ni saya keluar banyak lagu pop, ballad kan, pop ballad. So mungkin saya tukar kejap. Mungkin. Masa itu Kak Faidil GV tu ada buat rap tu Lik kat itu. Oh, tu rap. Saya tukar kejap. Tak tahulah tukar tu apa. Dandut. Tunggu lah. Oh, ini paling-paling tidak ni apa orang kata black EDM. metal apa? Black metal. Rock hardcore. Rock metal. Rock metal. Boleh Bob. Itu hari masa kat GV tu nyanyi lagu Sejati tu sedap. Tak sia-sia saya
Tinggal ke. Oh, ya. Itu memang jiwanya Bob kan. Jiwanya. Leman semua. Abayim bangun tu. Sebelah saya Abayim bangun tu. Ya. Bob. Saya nampak. Okey. Sedikit lah Bob. Untuk rakan-rakan yang sekarang ni sedang beraksi dekat All Star Gegar Vaganza Bob Ada kata, yelah kalau ada rezeki pun Bob pun nak di tempat itu juga. Nak dapat juga orang kata slotnya dekat All Star Gegar Vaganza. Tapi ini berdasarkan Bob Yusof, bukan seorang penyanyi, seorang pemerhati lah untuk rakan-rakannya berada di All Star Gegar Vaganza. Okey. Bob rasa sekarang ni di peringkat, yelah minggu ni separuh akhir. Bob rasa memang itu semua deserve separuh akhir ataupun ada yang data keluar patutnya masuk separuh akhir ke macam mana? Saya go with the flow. Kalau itu dia punya aturan, itu dia punya yang ada sekarang, itulah dia. Faham? Kadang-kadang kita saya mungkin bila melihat di rumah, saya sebagai seorang netizen. Penonton lah. Bila melihat di rumah, saya sebagai seorang netizen dan saya mengenali rakan-rakan yang ada bertanding tu. Kita tahu kepayahan, kesusahan, kita tahu apa yang diorang alami dekat atas tu. Kita tahu kadang-kadang bukan senang untuk melakukan satu persembahan. Betul. Kadang-kadang saya tidak judge pada dia punya vokal, dia punya apa, sebab kita ada juri profesional, ya. Tetapi apa yang saya boleh katakan, the performance yang dia kalau ni lagi faham? Ada kadang-kadang kita rasa geram. Kita rasa macam boleh ni. Kenapa dia macam ni? Alah sayang. So kita tahu kadang-kadang kawan-kawan kita yang ada dekat situ tu, dia punya kebolehan kadang-kadang lebih. Dia macam tu. So bila saya melihat sebagai netizen, saya boleh katakan kalau secara peribadi deserve mereka 8 yang ada tu deserve lah. Ada, sebab saya tahu setiap minggu diorang tu diadili, bukan diadili kerana nama, bukan kerana tinggi dia siapa, suaranya, tinggi suaranya, rendah ke apa ke, bagus ke apa, semua tak. Berdasarkan performance pada malam itu. Betul. Setiap minggu tu akan kosong balik tu. Dia akan kosong balik. So bagi Bob sendiri, apa yang ada sekarang, yang mereka berada di atas pentas tu layak kerana performance diorang. Okey, kita akan beranjak minggu ni separuh akhir untuk All Star Gegar Vaganza. Kiranya minggu depan dah final. Sajalah nak teka-teka lah Bob. Target abang, target. Suka kan tanya macam gitu kan? Ni saja-saja je. Aku dah agak dah pertanyaan ni. Je orang kata Janganlah. orang kata untuk final nanti, saya rasa lah mungkin lah berat hati saya kata 8 akan ke final lah. Mungkin separuh akhir tak ada pemikiran. Mungkin. Okey, tapi ini kita tak terus tanya final Bob. Top 3 lah Bob, siapa rasa-rasanya? Kalau berdasarkan prestasi, berdasarkan orang kata persembahan mereka setiap minggu, dengan mengenali mesti Bob lagi ada orang kata dah ada targetnya. Top 3 ke? Top 3. Boleh bagi top 5? Boleh. Boleh top 5. Boleh top 5. Tapi secara rawak lah. Tak payahlah nombor 1 dia, nombor 2. Tak. Ya, rawak lah. Sebab kalau top 3 ni dia crucial sikit lah. Kan? So bagi top 5 Kalau nak lagi senang, bagi juara siapa? tak nak. Saya kena kecam. Tak apa. Okey. Tak. Okey, saya cakap, saya sebagai pemerhati, saya sebagai pendengar Okey. dan apa yang saya dapat lihat dari segi diorang punya performance, saya Antaranya yang saya rasa akan jadi top 5 adalah Kak Liza Hanim, Baik. Jacqueline Victor, Okey. Hadi Mirza, Nakyu, Satu lagi. Kita lagi 4 lagi nama. 4 lagi. Yalah, 4 lagi nama tak disebut. Tapi Bob siapa boleh satu lagi? lagi. Antara Satu lagi. Saya mengharapkan, kalau mengharapkan tu besar tu. tapi ataupun dia dah Rasalah, jadi, saya rasa. Saya target lah. Tomok kot. Tomok. Liza Hanim, Jacqueline Victor, Nakyu, Hadi Mirza, and Tomok. Okey. 3 lelaki. Tak ada, orang kata tak ada pertikaian. Itu kiranya Bob punya pendapat. Anda ada pendapat sendiri, tulis kat bawah. 3 lelaki, 2 perempuan. Tapi tak tahulah, sebenarnya semua orang boleh pergi. Deserve lah. Sebab macam mana,
kalau dari segi persembahan, apa yang tengok minggu lepas, minggu ni kan, diorang ni kadang-kadang dia turun naik. Ada benda yang kita rasa, oh ni lagu ni memang best ni kalau dia bawa. Tiba-tiba dia perform macam aja tu. So macam cannot. Banyak faktor lah. Banyak faktor. Tapi ya, saya rasa itu. Okay. Mungkin. Bob, terima kasih untuk hari ni Bob, untuk sesinya hari ni. Dia kebiasaannya kita akan tutup Assalamualaikum, bye bye. Boring Bob. Minggu ni kita tutup dengan percaya. Itu kan lagu perpisahan kan. Pada diri. Tapi Abang Bob tak rasa momen tu Li. Asal? Dia tak tersingkir. Setiap minggu nyanyi kan. Okay, mari kita nyanyi juga setiap minggu kan. Okay Bob, 3, 4. Percaya pada diri dengan harapan dan keyakinan. Terima kasih semua. Assalamualaikum, bye-bye. Oh, sama juga. Assalamualaikum, bye-bye. Love.